Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu pada kali ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan sambungan hadis-hadis dalam kitab Al-Ahadithul Muntakhabah. Yang mana tajuk pada kali ini ialah satu tajuk yang penting juga, iaitu larangan pilih kasih ataupun diskriminasi antara anak-anak dalam Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dulu hadis-hadisnya. Hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-221 dalam kitab ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulidat lahu untha falam yaidha walam yuhinha walam yu'thir waladahu ya'ni dzakara 'alaiha adkhalahu Allahu bihal jannah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat anak perempuan dan dia tidak menanam anaknya itu hidup-hidup seperti yang berlaku pada zaman jahiliah, dan dia tidak menghinakannya serta tidak melebihkan anak lelaki daripada anak perempuan itu, yakni dia melayan anak perempuan sama seperti dia melayan anak lelaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga sebagai balasan ke atas perlakuannya yang baik terhadap anak perempuannya itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, kita dapat fahami bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke syurga ibu bapa yang berbuat baik kepada anak perempuan dengan cara yang pertamanya tidak menanamnya hidup-hidup. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa pelakuan menanam anak perempuan hidup-hidup ini berlaku pada zaman jahiliah suatu ketika dahulu. Ya, pada zaman sekarang pula mungkin kita didedahkan dengan pelakuan membuang bayi ya hidup-hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita beri perhatian ya dalam masyarakat hari ini, dan kita sama-sama kena berusaha untuk membendung gejala keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan muda-mudi ini supaya tidak berterusan ya dalam kehidupan kita. Ya, jadi anak-anak remaja kita seru supaya menjaga perlakuan, menjaga pergaulan ya, dan tidak terlibat dengan pergaulan bebas ya, dan seterusnya mungkin terlibat dengan perzinaan dan lebih malang lagi sehingga hamil luar nikah dan berlaku pembuangan bayi ya secara hidup-hidup ataupun menyebabkan kematian ya, wal'iyadzubillahi min dzalik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua disebut oleh Rasulullah SAW tadi ialah tidak menghinanya. Yakni ibu bapa janganlah menghina anak-anak perempuan ya. Janganlah merasakan anak perempuan ini tidak ada fungsinya ya dalam keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya ya, dan tidak melayan dengan baik ya, menuturkan kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang menghina, mengecam dan sebagainya. Dan yang ketiga disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi ialah tidak melebihkan anak lelaki daripada anak perempuan. Yang ini pun satu perkara ya yang harus kita beri perhatian, yang mana di sini ibu bapa ya janganlah memandang bahawa anak-anak perempuan ini ya tidak ada peranan ya dalam keluarga ya, dan juga dalam kehidupan mereka ya. Jadi mungkin ada yang melihat anak lelaki itu lebih penting ya, dan juga lebih pandai untuk melakukan pelbagai urusan dalam hidup ya. Sedangkan anak perempuan pun ada ya, ada dia punya kebolehan dia ya, dia ada potensi diri dia yang perlu dikembangkan oleh ibu bapa ya. Jadi beri kepercayaan kepada anak-anak perempuan
untuk mereka ini meneruskan kecemerlangan dalam hidup. Jangan ada double standard terhadap anak lelaki dan anak perempuan. Sebaliknya mereka ini dilayan dengan baik, dengan sama rata dan diberikan peluang-peluang untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada hadis 222 hadis عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجع. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ayahnya telah membawanya pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Saya telah memberikan seorang hamba sahaya kepada anak saya ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu telah memberi kepada semua anakmu seumpamanya?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah hamba itu kembali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, daripada hadis yang saya bacakan tadi, kita dapat fahami bahawa dalam Islam ini kita tidak dibenarkan ataupun kita dilarang untuk berlaku pilih kasih kepada anak-anak kita dalam hal pemberian, layanan, tingkah laku dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebagai ibu bapa, kita kenalah berlaku adil terhadap semua anak-anak dan memberikan kasih sayang yang sama rata kepada mereka. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, kita fahami bahawa dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahawa soal hati, soal perasaan ni sebenarnya adalah suatu yang di luar kawalan kita. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk mengawal perasaan ini. Tetapi bukan bermakna bahawa kita boleh menunjukkan perbezaan yang ketara terhadap anak-anak dalam soal layanan, pemberian dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ibu bapa perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menunjukkan sikap ataupun menunjukkan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi untuk semua anak-anak kita. Dan juga jangan sampai ada di antara anak-anak itu yang berkecil hati, terasa hati, tidak puas hati. Yang mana perasaan ini sebenarnya sangat tidak sihat, tidak baik untuk emosi anak-anak dan memberi kesan yang sangat besar untuk jangka masa yang panjang. Kerana anak-anak yang menjadi mangsa pilih kasih dalam kalangan ibu bapa ini akan rasa dirinya terpinggir, terpencil atau disisihkan oleh keluarga. Malahan kita lihat bahawa anak-anak yang menjadi mangsa pilih kasih ini, mereka ini hubungannya renggang dengan adik-beradik yang lain kerana merasa sakit hati, iri hati, juga wujud perasaan dengki terhadap adik-beradik yang lain di atas layanan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada dia. Lebih bahaya lagi apabila anak-anak yang berada dalam keadaan ini mereka merasa tidak puas hati kepada ibu bapa, lalu mereka tidak lagi menghormati ibu bapa mereka sendiri dan menunjukkan sikap-sikap yang negatif terhadap ibu bapa kerana melepaskan rasa tidak puas hati terhadap layanan ataupun sikap pilih kasih ibu bapa terhadap diri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam membicarakan tentang pilih kasih ini, terdapat pelbagai bentuk pilih kasih yang dilakukan oleh ibu bapa dalam kehidupan mereka seharian, dalam kehidupan keluarga, yang mana kalau kita tengok bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh pilih kasih ni saya dapati daripada luahan perasaan ataupun perkongsian daripada anak-anak
yang merasa diri mereka ini terpinggir ataupun disisihkan oleh ibu bapa sendiri dan menjadi mangsa pilih kasih dalam kalangan adik-beradik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama perhatikan apakah keadaan-keadaan yang menyebabkan anak-anak ni terasa tersisih ya. Yang pertamanya, anak-anak yang mendapat kejayaan cemerlang tetapi tidak dihargai oleh kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ya, dalam bab ini sebenarnya sebagai contoh ya, ada anak-anak yang berkecil hati kerana apabila dia mendapat kejayaan yang cemerlang, kita fahamlah bahawa untuk mendapat kejayaan yang cemerlang ini, anak ini telah berusaha bersungguh-sungguh ya, mengulang kaji ya, mata pelajaran dengan sepenuh hatinya ya, dan melakukan yang terbaik untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Tetapi apabila telah mendapat kejayaan tersebut ya, ibu bapa pula ya tidak menunjukkan penghargaan terhadap kejayaan yang telah diperolehi. Sebagai contoh ya, ada anak-anak yang mungkin berasa gembira ya jika ibu bapanya turut sama naik ke pentas meraihkan kejayaan dia dalam peperiksaan tertentu ya. Tapi ibu bapa pula keberatan ya, dan rasa tidak berminat untuk sama-sama naik ke pentas meraihkan kejayaan anak-anak ya. Ini juga ada berlaku dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan anak itu sangat tersentuh hati ya, dan kesannya sangat mendalam dalam jiwa anak itu. Jadi sebab apa berlaku perkara ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab anak itu dia rasa kenapa ibu bapa tidak sama-sama meraihkan kejayaannya, sedangkan untuk kejayaan adik-adik ataupun adik-beradik yang lain, ibu bapanya sanggup bersusah payah ya, sanggup pergi dalam keadaan jarak jauh sekalipun untuk meraihkan kejayaan anak-anak yang lain itu. Jadi keadaan ini ya menyebabkan anak-anak terasa berkecil hati ya, bagi ibu bapa yang gagal untuk memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada anak-anak. Jadi kita ni ibu bapa, kita sama-samalah ya, mana-mana pun anak-anak kita yang mampu mencapai kejayaan yang cemerlang, kita raikanlah ya, raikan dengan sama rata. Kalau kita tunjukkan penghargaan, kita ucap tahniah, kita bergembira, kita celebrate kejayaan itu, maka untuk semua anak kita lakukan perkara yang sama ya. Janganlah untuk anak-anak tertentu tu tidak dihiraukan ataupun tidak dipandang pun result yang bagus dan cemerlang itu. Ini satu perkara yang sangat mendukacitakan dan tak sepatutnya berlaku dalam keluarga kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tengok contoh yang seterusnya ya, yang mana ada ibu bapa yang selalu menyebut ataupun bercerita tentang anak-anak favourite dia kepada orang lain. Ini satu situasi yang biasa mungkin kita lihat ya, yang mana ibu bapa yang dia gembira dengan kejayaan anak dia, dengan prestasi kerja anak dia yang hebat ya, status anak dia dan sebagainya, maka dia bercerita kepada rakan-rakan ya ataupun tetamu yang hadir ke rumah dia ya, yang mana kesilapannya ialah dia hanya menceritakan tentang anak itu seorang sahaja, sedangkan anak-anak yang lain tu terasa berkecil hati kerana langsung tidak disentuh ataupun disebut oleh kedua ibu bapanya. Jadi kalau kita nak bercakap tentang anak-anak ni, janganlah banggakan seorang anak saja ya yang dilihat sebagai anak yang menjadi permata hatilah ya, tapi kita ceritakanlah semua ya, kebaikan-kebaikan pencapaian anak-anak semua ya secara umum, supaya tak ada anak-anak yang rasa berkecil hati ya dengan keadaan tersebut. Jadi ibu bapa dalam bercerita, dalam bercakap ni pun sebenarnya kena berhati-hati ya, sebab boleh menyebabkan suatu kesan ya yang negatif dalam jiwa anak-anak kita sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ya, contoh yang seterusnya ya, tidak memberi perhatian terhadap anak-anak apabila dia memerlukan perhatian. Saya bagi satu contoh yang mudah kita fahami ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, kita bawa anak-anak kita untuk pergi shopping, beli pakaian, beli kasut dan sebagainya. Maka pada ketika itu kita sebagai ibu bapa ya, kita
kita bantu anak-anak kita untuk buat pilihan, memilih pakaian. Anak-anak akan rasa happy ya, sebab uh, kebersamaan ibu bapa ya dalam pilihan mereka, pilihan yang terpaksa mereka buat ya dalam kehidupan ini. Ada ibu bapa turut sama memberi pandangan ya. Satu perkara yang membahagiakan anak-anak sebenarnya ya. Jadi sebagai contoh ya, apabila dalam keadaan itu mungkin ada anak yang diberi perhatian lebih oleh ibu bapa ya. Dibelikan baju ya, ibu bapa bagi pandangan ya, baju mana yang cantik, warna apa yang menarik ya, yang mana sesuai dengan anak dia ya dan sebagainya. Sedangkan ada anak yang dia tanya ibu bapa dia ya, ibu, baju ni okey tak? Tapi mak dia cakap kamu pilihlah sendiri. Kamu dah besar, takkan itu pun tak dapat kamu buat. Jadi ibu dia tu menolak untuk memberi pandangan ya. Perkara ini pun boleh menyebabkan anak-anak kecil hati sehingga kan hilang mood dia untuk membeli pakaian dan sebagainya ya, kerana dia melihat ya adik-beradiknya dilayan dengan cara yang lebih baik berbanding dirinya sendiri. Jadi ibu bapa ya, kita ni sebenarnya sebagai ibu bapa memang kena prihatin ya, peka ya dengan keadaan. Kita tak boleh leka dengan seorang anak sahaja. Tapi kita kena perhatikan semua anak-anak kita ya. Kita layan semua sama rata. Kalau yang ini kita bagi pandangan, kita pergi yang ini pun bagi pandangan, semualah ya, kita bagi pandangan kita supaya anak-anak ni akan rasa happy ya, dan juga tidak berkecil hati sesama mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini sama dengan situasi ya, kalau anak-anak nak buat pilihan ke industri sebagai contoh ya. Pilihan ni memanglah yang sebaiknya kita bagi anak buat pilihan kerana mereka yang akan melalui ya situasi pembelajaran ya, sehinggalah suatu ketika nanti. Jadi biarlah dia memilih bidang ataupun program yang dia minati. Jadi janganlah kita memaksa mengikut pandangan kita ataupun kehendak kita ya, kerana ini pun meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa anak-anak dan kadang-kala menjadikan anak-anak itu stres ataupun tertekan ya, kerana terpaksa mengambil bidang yang dia tidak minati ya. Jadi dalam bab ini ibu bapa bantu anak-anak ya, jika anak-anak tanya ya apa banyak kos yang tersenarai, semua dia minat, yang mana satu yang dia nak pilih, ibu bapa ya perlulah mainkan peranan ya, bagi pandangan ya dan juga nasihat berdasarkan pengalaman ibu bapa ya. Ini sangat membantu anak-anak dan menggembirakan anak-anak ya. Janganlah kita apabila ada anak-anak tertentu yang tidak diberi perhatian, anak-anak tanya tentang pilihan untuk sambung belajar pun ya dijawab dengan sambil lewa saja. Awak pilihlah sendiri, yang mana-mana pun okeylah, pilih ajalah. Ya, jadi anak-anak ni terasa seperti tidak diberi perhatian ya, seperti tidak dihargai dalam kehidupannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ya, pelbagai aspek kita kena titik beratkan ya, termasuklah yang seterusnya iaitu dalam bab makanan. Kalau dipikirkan ya, makanan ni satu perkara yang kecil sajalah nampaknya ya, seperti perkara yang bukan suatu perkara yang besar untuk dibincangkan ya, tetapi sebenarnya ini pun memberi kesan kepada anak-anak yang dia terasa bahawa ibu bapanya mengamalkan pilih kasih. Sebagai contoh ya, ibunya memasakkan makanan yang sedap-sedap apabila anak-anak pulang ke rumah ya, nak bagi anak makan dan sebagainya, dimasakkan makanan favourite anak-anak ya. Bersungguh-sungguh ibu memasak seharian ya, tapi dimasakkan ini untuk anak-anak tertentu sahaja. Sebagai contoh, ada anak yang tidak disukai oleh ibu bapa, mungkin ya anak itu apabila dia nak menjamah makanan pun dilarang oleh ibu bapanya ya. Kalau dibenarkan pun boleh makan sedikit saja ya, jangan ambil berlebihan sebab makanan itu khusus untuk adik-beradik yang lain. Jadi ini pun menyebabkan anak tu berkecil hati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, janganlah kita ambil perkara ni sebagai sesuatu yang remeh yang menyebabkan jiwa anak-anak kita terguris ya, terluka dengan perlakuan kita. Jadi kita dah masak untuk anak-anak, biarkanlah anak-anak tu makan ya. Panggil semua makan berkongsi bersama-sama ya, makin erat kasih sayang ya.
makin kukuh ya silaturahim antara mereka insya-Allah. Jadi jangan kita hadkan dan jangan kita larang anak-anak lain untuk sama-sama merasai ya. Sama juga dengan kes yang mana ada anak-anak yang apabila diberikan makanan oleh ibu bapa, ya dia pegang, nampak macam sedap ya, tapi dirampas oleh ibu bapanya dengan alasan makanan itu bukan untuk dia, tapi untuk adik-beradiknya ataupun adiknya. Ya, jadi ini sangat mengguris hati dan jiwa anak-anak. Walaupun ibu bapa nampak macam perkara biasa, ya, perkara yang tidak besar, ya, tapi itu sebenarnya besar bagi anak-anak. Ya, jadi ibu bapa jangan ambil mudah ya tentang perkara-perkara begini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dalam bab pemberian ya, pemberian harta benda ya dan juga barang-barang ya seperti yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi ya. Jadi kalau nak bagi sesuatu hibah, pemberian, hadiah kepada anak-anak, maka kita bagilah ya hadiah yang adil kepada anak-anak ya, yang sama, semua dapat bahagian masing-masing. Ya, janganlah sampai ada anak-anak yang terpaksa menunggu-nunggu ya manalah bahagian dia ya, sampai ke akhirnya pun tak dapat pun bahagian dia, malah dilupakan oleh ibu bapa ya. Ini satu perkara yang sangat menyedihkan ya bagi anak tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya saya nak tanya ya, kenapa sebenarnya wujud keadaan ini? Ya, kenapa ibu bapa sanggup untuk bersikap pilih kasih? Ya, pastilah sebenarnya ada sebab ya. Mungkin ibu bapa ini ya merasakan bahawa anak-anak tertentu ya yang tersisih ini, anak-anak ini mungkin susah untuk mengikut arahan ya, susah untuk memahami arahan. Ya, mungkin anak-anak ini ketinggalan dalam pelajaran ataupun dari segi akademiknya ya, ataupun anak-anak ini dari sudut rupa parasnya ada kekurangan dan sebagainya ya. Jadi menyebabkan ibu bapa tu kurang senang ya, ataupun ada tingkah laku anak-anak tu yang ibu bapa tidak sukai, menyebabkan ibu bapa selalu rasa nak marah pada anak tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bukan caranya kita melepaskan kemarahan dengan cara tidak menghiraukan anak-anak ataupun melukakan hati anak-anak ya. Jika anak-anak tadi ya dalam keadaan demikian, maka kitalah sebagai ibu bapa ya berperanan untuk membincangkan perkara itu dengan dia ya, kemudian mengenal pasti apa masalah diri dia, apa yang perlu dia perbetulkan dalam kehidupan dia, apa yang perlu dia perbaiki ya. Jadi bantu dia ya untuk bangun ya dan menyerlahkan potensi diri dia. Janganlah ibu bapa menghukum dia dengan cara menyisihkan dia, tidak memberi perhatian, kalau bercakap pun bercakap dengan bahasa yang kasar dan sebagainya. Ini satu keadaan ataupun cara yang tidak tepat ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita cubalah ya, anak-anak ini semua adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Ya, jadi anak-anak ini juga adalah saham akhirat kita, terutamanya bagi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, jadi kita janganlah menganggap bahawa ada anak-anak tertentu yang kita puja, yang dekat dengan hati kita, yang bertakhta di jiwa kita. Anak tu sajalah yang diberi perhatian. Ya, sedangkan kita pun tidak tahu adakah anak itu nanti ya akan berbakti kepada kita. Kita tak tahu lagi apa cabaran kehidupannya pada masa hadapan ya, adakah anak itu akan berubah dan sebagainya ya. Jadi mungkin juga anak yang terpinggir, anak yang disisihkan ini ya, anak inilah yang akan mengambil berat tentang kita di hari tua ya. Anak inilah yang akan selalu melayan kita dengan baik, bertanya khabar tentang kesihatan kita ya, dan juga anak inilah yang akan mendoakan kita di dunia ini ataupun selepas kita meninggal dunia. Ya, kita tidak tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan kita mengharapkan ya sesuatu yang kita pun belum pasti lagi. Ya, cukuplah kita menjalankan peranan amanah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita layan anak kita dengan baik, kita cuba untuk didik mereka dengan didikan yang terbaik, dengan layanan yang sama rata ya, dengan berlaku baik kepada semua anak, tak kiralah anak lelaki ataupun perempuan, anak sulung ataupun anak bongsu,
semuanya ya, kita beri perhatian yang sebaiknya ya. Soal suatu masa nanti ya, bagaimana mereka ini membalas segala pengorbanan kita itu adalah perkara lain, satu perkara yang lain yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ya, amanah Allah ini kita telah lakukan ya, dan selebihnya tu kita serahkan kepada Allah yang Maha Berkuasa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya kita jadilah ibu bapa yang penyayang untuk anak-anak kita ya, sebab mereka ini kita jaga daripada kecil ya, kita korbankan ya masa, tenaga, wang ringgit ya untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka menjadi orang yang sempurna ya. Jadi bagaimana kita nak membentuk modal insan yang terbaik ya, jika kita sendiri mendera ya, emosi dan jiwa anak-anak kita sendiri ya. Jadi sama-samalah kita merenung diri kita ya, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita tidak melakukan perkara ini ya. Jangan berlaku pilih kasih di antara anak-anak kita, sebaliknya kita sayangilah anak kita ya, semuanya ya, tanpa ada perbezaan ya. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah sebut dalam hadis ya, innahu man la yarham la yurham. Ya, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia pun tidak akan dikasihi. Ya, jadi kita ni nak wujudkan rumah tangga yang penuh dengan rahmah ya. Keluarga kita nak penuhi dengan kasih sayang ya, dan juga satu keluarga yang tenang, yang bahagia ya, yang tidak ada masalah-masalah dalaman. Kita tak nak anak-anak memendam perasaan ya, tidak puas hati, dan akhirnya anak-anak ini memberontak kepada kita, melakukan perkara-perkara yang tak baik semata-mata untuk membalas ya rasa tidak puas hatinya terhadap sikap ibu bapa yang pilih kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ya, sama-sama ya kita bagi kasih sayang yang sempurna untuk semua anak-anak kita ya. Walaupun ada anak yang nampak kekurangan, jangan tuan-tuan melihat kekurangannya ya. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, kita carilah kelebihannya, sebab manusia ini Allah jadikan ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Anak-anak yang kita lihat kelebihan-kelebihannya itu, yang dibangga-banggakan itu pun ada kekurangannya. Samalah dengan anak-anak yang tidak disukai ataupun dipinggirkan. Anak-anak ini pun ada kelebihannya yang mungkin kita tidak perasan ya, kelebihan yang ada dalam dirinya itu cuma perlu digilap. Ya, digilap bakat, kreativiti ya, keistimewaan dia supaya terserlah ya, dan dapat berbakti, dapat memberi sumbangan ya kepada ibu bapa, kepada keluarga, kepada masyarakat. Ya, jadi di sini ibu bapa lah yang memainkan peranan yang sangat penting ya, untuk memberi satu keadaan ya, mewujudkan satu keadaan yang menyebabkan anak-anak berasa selesa, berasa happy, bahagia, gembira, ceria, dan bertambah keakraban ya di antara anak-anak ya. Ibu bapa berperanan untuk mengeratkan hubungan sesama anak-anak dan bukan menjauhkan ya. Sikap pilih kasih akan menyebabkan hubungan yang rapat ini terjejas ya, dan mewujudkan perasaan-perasaan negatif dalam diri anak-anak ya. Jadi ibu bapa perlu cepat sedar dari keadaan ini. Jika ada ya melakukan perkara-perkara ini, maka cepat-cepatlah beristighfar ya, kita sama-sama perbetulkan ya. Kita mulakan semula, layan semua anak-anak kita dengan baik, layan sama rata dan berlaku adil terhadap semua anak-anak ya, supaya kita semua berada dalam keadaan penuh dengan kasih sayang, dikelilingi dengan kemesraan ya, dan juga dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam keluarga, insya-Allah. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, nasihat saya untuk anak-anak ya, jika mereka ini berada dalam keadaan yang mana mereka ini menjadi mangsa pilih kasih ibu bapa, anak-anak ini kita mohon supaya terus kuatkan hati ya, dan teruskan bersabar, kena kuat ya, kena terus bersabar ya, jangan
jangan memberontak ya. Sebab apa? Sebab kita sebagai anak, walau apa pun yang berlaku, walau apa pun yang ibu bapa kita lakukan, kita kena terus berbakti, kita kena terus berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Tak apa ya, walaupun pada masa sekarang ya, anak-anak ini mungkin tidak dapat apa yang dihajati daripada kedua ibu bapanya di dunia ini, tapi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran ya yang setimpal di akhirat nanti insya-Allah ya. Anak-anak yang soleh, yang salihah ini insya-Allah dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, semoga kita dapat melakukan yang terbaik ya, dan kita dapat menjadi ibu bapa misali untuk anak-anak kita, dan kita cuba ya untuk memperbaiki layanan dan juga didikan kita terhadap anak-anak dari masa ke semasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita. Ya, sampai di sini dulu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.